Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, insya-Allah channel Ustazah pada hari ini, Ustazah nak buat, nak cerita, nak share, nak kongsi dengan para sahabat, para jemaah dan para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustazah nak share berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ustazah akan buat kuliah berkenaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah menggunakan kitab ni, biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita share berkenaan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga Rasulullah serta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sama-samalah kita hayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita nak mulakan kuliah kita, setiap kali nak mulakan kuliah sirah kita, insya-Allah Ustazah akan mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan baca setiap kali pembukaan kuliah kita akan baca 5 ayat daripada surah Al-Fatihah. Bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah selesai 30 juzuk, insya-Allah. Jadi Ustazah baca saja, para sahabat, para jemaah boleh ikut. Kemudian insya-Allah kita akan cuba istiqamah bacaan Al-Quran ni sehinggalah selesai 30 juzuk. Kita boleh khatam sama-sama dan juga kita boleh khatam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, kita buka dulu bacaan majlis kuliah kita dengan bacaan doa dan juga bacaan surah Ummul Kitab, surah Al-Fatihah, dan juga 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang yang sentiasa mendapat syafaat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami ya Allah akan wajah Nabi Engkau ya Allah, Rasul Engkau ya Allah, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah. Pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
آمين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik. Satu lagi Ustazah nak share satu selawat. InsyaAllah kalau kita amalkan selawat ni, nama dia selawat Al-Alil Qadri. Selawat Al-Alil Qadri, insyaAllah kalau kita amalkan selawat ni, insyaAllah Allah akan pertemukan kita, perlihatkan kita dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam mimpi kita, insyaAllah Allah akan pertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dunia ni ataupun di akhirat kelak, insyaAllah. Amalah insyaAllah. Nama dia selawat Al-Ali Al-Qadri. Baik, Ustazah sama-sama saya sebut. Nanti para jemaah boleh ikut sekali lah, para sahabat, pada para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkanlah insya-Allah. Insya-Allah kita rasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Amalkanlah insya-Allah. Baik, kita akan mulakan dengan umul kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mulakan dengan surah Al-Baqarah 5 ayat yang pertama. InsyaAllah selesai kita baca Al-Quran, baru kita akan mulakan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baiklah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni Ustazah memang lama dah Ustazah teringin nak share sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, kita tengok bab yang pertama dalam kitab ni lah, biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah siapa yang ada kitab ni nanti boleh semak balik. Baik. Alhamdulillah. Bab yang pertama menceritakan tentang keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, asal keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamd bin Hashim ataupun Amru bin Abdul Manaf. Abdul Manaf tu Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab. Selalunya kalau kita mengaji daripada sekolah dulu kan, daripada sekolah rendah, memang kena hafaz lah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Kilab. Bertemu sampai ke Kilab. Kemudian sampai ke Kilab, sambung lagi. Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luay, Luay bin Ghalib bin Far bin Malik bin An-Nadhar, Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah Al-Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampailah ke Adnan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna dia keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Melalui siapa? Melalui Nabi Ismail alaihi salam. Nasab Rasulullah melalui Nabi Ismail alaihissalam, iaitu bapa Arab, namun yang diiktifak, yang dipersetujui para ulama sehingga Adnan. Manakala selepas Adnan menjadi khilaf, perselisihan para perawi, perawi hadis. Namun menjadi kesepakatan ulama bahawa diketahui Adnan itu adalah dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Nasab Rasulullah memang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada disebut dalam kitab Zadul Ma'ad berkenaan dengan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok pula nama dan gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam kitab Muhammad, karangan Muhammad Redha, terdapat hadis yang menerangkan tentang nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain nama Muhammad ataupun Ahmad. Jadi nama Nabi ini ada diterangkan selain nama Muhammad ataupun nama Ahmad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bagiku ada beberapa nama. Bagi Rasulullah ada beberapa nama, antaranya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya aku Muhammad. Nama Nabi ini aku Muhammad. Nama Nabi ini yang pertamanya Muhammad. Aku Ahmad. Nabi juga nama
Ahmad. Aku Al-Mahi. Nabi juga nama Al-Mahi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan bagiku kekafiran. Kekafiran. Makna dia dengan nama Al-Mahi. Aku juga, nama Nabi juga Al-Hashir. Kerana apa nama Nabi Al-Hashir? Kerana manusia akan dihimpunkan atas jalanku, atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga diberi nama Al-Aqib. Al-Aqib kerana tiada selepasku lagi Nabi. Makna selepas Nabi tidak ada Nabi yang lain dah. Hadis tersebut menceritakan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperoleh oleh ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda dikandungkan. Ibunda Nabi mengandungkan Nabi, nama Nabi itu, nama-nama Nabi itu dapat ketika ibunda Nabi sedang mengandungkan Nabi. Baginda dikandungkan oleh ibunya Aminah. Ibu Nabi nama Aminah binti Wahab. Nabi dikandungkan oleh ibunya Aminah pada bulan pertama. Masa pada kandungan Nabi dalam bulan yang pertama, datang Nabi Adam AS. Nabi Adam datang dalam mimpi ibunda Nabi Aminah binti Wahab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan berkata kepada dalam mimpi ibunda baginda Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, apa Nabi Adam kata? Berkata Nabi Adam, berilah nama anakmu itu dengan nama Muhammad. Jadi Nabi Adam kata, berilah nama anak kamu yang kamu kandung tu dengan nama Muhammad. Pada bulan yang kedua, masa ibunda Nabi Aminah mengandungkan Nabi pada bulan yang kedua, Aminah juga didatangi oleh Nabi Adam AS lagi. Dan seterusnya meminta kepada Aminah supaya diberikan nama Muhammad sehinggalah bulan yang ke-9. Jadi sampai 9 bulan ibunda baginda Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, mimpi bertemu dengan Nabi Adam AS. Antara beberapa nama-nama mulia Nabi Muhammad SAW adalah seperti nama yang disebutkan di atas tadi, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dengan Al-Aqib. Itu nama-nama Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi tentang kisah Rasulullah SAW. Dalam buku ni, biografi ni, dia tak padat sangat, dia tak detail sangat, tapi sekadar kita nak mengingati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita nak share sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah, ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab, datuk Rasulullah Abdul Muttalib. Kita ingat bapa saudara Rasulullah, ayah kepada Sayyidina Ali, Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi yang paling Nabi sayang, yang sayang Nabi, menjaga Nabi sehingga besar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, Ustazah akan sambung pula tajuk yang kedua, bab yang kedua berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala nabi, nabi yang terakhir. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul-rasul Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dah selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Tidaklah Muhammad itu bapa bagi seseorang dari kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah cerita kat kita bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul dan juga penutup para nabi, para anbiya, nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Nabi SAW bersabda lagi di dalam hadis Nabi, Anal aqibu fala nabiyyu ba'li. Anal aqibu fala nabiyyu ba'li. Aku adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasku. Hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menyebut bahawa Nabi adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi lagi selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut Rasulullah, kita tanya kepada Rasulullah, jiwa kita sentiasa mengingati Rasulullah SAW. Bila kita nak dekat dengan Rasulullah, kita kena rajin selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terutama selawat yang kita nak amalkan, di antaranya selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat ummi. Kemudian selawat al-qadri, kita nak lihat wajah Rasulullah, kita nak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita amalkan selalu, insya-Allah. Baik. Hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang terdahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan nabi dengan nabi-nabi yang sebelumku. Makna dia perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum nabi ialah seperti seorang lelaki yang membina sebuah bangunan. Kemudian dia memperelok dan mencantikkannya kecuali pada satu tempat batu bata di satu sudutnya. Ketika manusia mengelilinginya, berkata, cantik kalau ada batu bata di sini. Maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup segala nabi. Ini perumpamaan yang Nabi bagi tahu. Perumpamaan kita buat Nabi itu, umpama Nabi kata ni, Nabi, aku ni ialah seperti seorang lelaki yang membina sebuah bangunan. Kemudian Nabi memperelokkan dan mencantikkannya kecuali satu tempat batu bata di satu sudutnya ketika manusia mengelilinginya. Maknanya dekat Kaabah. Berkata, cantik kalau batu bata di sini, maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup segala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hubungan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi terdahulu adalah sama, kecuali kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ta'kid, penegasan, dan tatmim, penyempurnaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita wajib beriman dengan rukun iman yang 6. Dan di antara rukun iman yang 6, rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab, percaya kepada kitab. Maka bila kata kita kena yakin, kena percaya, kena beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu sehinggalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab yang perlu kita belajar, perlu kita tahu, perlu kita ingat. Ada 4 kitab yang merupakan kitab yang
yang Allah turunkan kepada rasul-rasul untuk menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum ini. Jadi yang pertama, kitab-kitab yang wajib kita percaya, yang wajib kita kena beriman, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kitab ni kita kena yakin, kita kena beriman, kita kena percaya dan kita mengikut Al-Quran. Al-Quran yang mana dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berpegang dengan Al-Quran. Kita mengamalkan Al-Quran, merupakan wahyu Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung sikit kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kota Makkah Al-Mukarramah. Bila teringat kota Makkah Al-Mukarramah, bila kita pergi haji, kita pergi umrah, kita nampak dekat rumah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah Marwah tu yang dah jadi maktabah perpustakaan tu. Kalau kita pergi sa'i sebelah Bukit Safa dan Bukit Marwah, kita keluar daripada pintu Bukit Marwah tu ada toilet. Lepas tu kita tengok di belakang tu masih ada rumah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Datuk Nabi Abdul Muttalib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dekat tempat Marwah tu, dekat pintu Marwah tu adalah rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila Allah jemput kita jadi tetamu Allah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan melakukan sa'i. Bila kita habis selesai sa'i, kita keluar, kita tengoklah keindahan di luar dataran Masjidil Haram tu. Kalau macam tempat sa'i Bukit Safa, Bukit Marwah bukan dikira masjid, haid pun boleh duduk kat situ. Jadi selepas kita sa'i, kita keluar di luar, kita pergilah ziarah maktabah iaitu rumah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 570 Masihi, iaitu pada tahun gajah. Yang ni kita boleh rujuk dalam surah Al-Fil, menceritakan tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana waktu tentera Abrahah dengan tentera bergajah dengan Raja Abrahah, datang daripada Yaman menuju ke kota Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dengar balik kisah macam mana ketika itu ibunda Nabi Aminah binti Wahab tengah sarat mengandungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan ibunda Nabi kena bersembunyi di lereng-lereng bukit dekat dengan kawasan Masjidil Haram lah. Kawasan Masjidil Haram ada bukit di situ sehinggalah Raja Abrahah dan juga tentera bergajah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segerombolan burung-burung ababil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tahun di mana peristiwa penyerangan ke atas Baitillah Al-Haram. Bila tahun yang saya sebut tadilah tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa disebut tahun gajah? Sebab tahun Nabi tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda Nabi tengah sarat mengandungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika itulah berlakunya tentera Raja Abraha dan tentera bergajah datang untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi alhamdulillah Allah pelihara Kaabah hinggalah ke hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kita tengok Kaabah, subhanallah, subhanallah, tabarakallah, kita rasa sayu, kita melihat Kaabah Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita melihat qiblat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tengok Kaabah, ya Allah, kita rasa setiap tahun kita nak pergi, nak melihat Kaabah. Bila kita melihat Kaabah, lihat Kaabah, tengok je Kaabah, sudah mendapat 20 ganjaran pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat, semua orang ada impian nak mengerjakan umrah, nak melihat Kaabah, nak masuk dalam Masjidil Haram, kita nak pergi ziarah tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kota Mekah tu terletaknya Masjidil Haram dan Kaabah Allah. Tahun di mana peristiwa penyerangan di atas Baitullah Al-Haram oleh sepasukan tentera di bawah pimpinan Raja Abraha. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim setelah ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib wafat semasa baginda berusia 2 bulan dalam kandungan. Cuba kita bayangkan, kita hayati sirah Rasulullah. Rasulullah dilahirkan tanpa ayah. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak ada ayah. Ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya lagi. Masih berusia 2 bulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Rasulullah, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat sungguh-sungguh. 2 bulan dalam kandungan, ayahanda Rasulullah wafat. Kemudian 6 tahun ibunda Rasulullah pula wafat. Kemudian umur 8 tahun datuk baginda pula wafat, Abdul Muttalib. Bayangkan, masih kecil, Nabi masih kecil, umur 6 tahun, umur 8 tahun, datuk yang Nabi sayang Abdul Muttalib wafat. Kemudian ketika Nabi bila 8 tahun, Nabi diambil oleh bapa saudaranya Abu Talib. Siapa Abu Talib itu? Ayah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 beradik dengan ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok Nabi anak yatim piatu, umur 6 tahun. Bayangkan umur 6 tahun, Nabi dah tidak ada mak dan tidak ada ayah. Nabi dijaga oleh datuk Nabi. 8 tahun datuk pun tak ada. Nabi dipelihara, dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu saya suka sangat cerita bab sirah Rasulullah. Suka mengulangi bacaan tentang sirah-sirah Rasulullah SAW. Sebab kita mengingatkan kita macam mana pengorbanan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah yatim piatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perjuangan dakwah Rasulullah membela kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita pergi Mekah, kita pergi tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ziarah bumi Madinah, kita pergi tempat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pergi Raudhah, kita pergi Masjid Nabawi, kita ziarah Masjid Nabawi, kita ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita usaha masuk Raudhah sekerap yang mungkin. Kalau kita duduk masa yang singkat, kita masuk sekurang-kurangnya sehari sekali. Kita masuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang menziarahiku di bumi Madinah, ziarah aku di bumi Madinah, lepas tu kita dapat pula masuk Raudhah, taman syurga Allah. Raudhah tu di antara masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, mimbar yang ada mimbar Rasulullah tu dengan rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Makna dia Raudhah tu, di dalam Raudhah kalau kita masuk, di hadapan kita sebelah kanan ada mimbar tempat Rasulullah baca khutbah tu, itu adalah kawasan masjid. Kalau kita tengok sebelah kiri yang ada lansir, bukan lansir, macam kapek jugalah, gantung di dinding rumah tu, itu adalah rumah Sayyidatina
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di situlah terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bilik Nabi, di dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam itulah ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada makam Sayyidina Abu Bakar, bapa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada makam Sayyidina Umar Al-Khattab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita bayangkan bila kita pergi sampai Raudhah, kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat yang paling afdal kita baca ketika kita ziarah Rasulullah adalah selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca dalam tahiyat akhir kita tu. Bila kita baca dalam tahiyat akhir kita tu selawat Ibrahimiyah, selawat itulah yang afdal kita baca ketika kita berada dalam Raudhah, ketika kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadis Nabi kata, barang siapa datang menziarahiku di bumi Madinah, kemudian kita masuk pula dalam Raudhah, dalam taman syurga. Kita masuk di situ, kita bagi salam kepada Rasulullah, kita selawat kepada Rasulullah. Ketika itu Nabi jawab salam kita. Nabi bila kita selawat, Nabi bagi terus direct bagi syafaat kepada kita. Bayangkan kita masuk ke dalam Raudhah, umpama seperti kita menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan bila kita hadirkan diri kita dalam Raudhah, Allahu Akbar, kita sampai di Raudhah, kita bagi salam ya Allah, kita selawat ya Allah, kita terbayang, kita bayang Rasulullah sedang tunggu kita. Rasulullah sedang tengok kita ni, umat aku daripada Malaysia ni datang ziarah aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebatnya kelebihan kita kalau kita nak bertemu dengan anak-anak orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah agar Allah jadikan kita ni di antara jemputan Allah untuk sentiasa berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Selawat Ibrahimiyah tu kita bawa waktu tahiyat akhir tu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Tapi kalau kita boleh sambung lagi sikit doa tahiyat akhir yang merupakan doa taubat, yang merupakan doa tahajud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sambung sikit lagi. Selepas kita selawat kepada Rasulullah SAW, kita sambung sikit doa ni Allah gugurkan dosa kita. Doa tahiyat akhir, doa ni kita baca di dalam salat fardu kita, merupakan sunnah hai'ah, sunat muakkad yang dituntut kita baca dalam salat kita, terutama salat fardu kita. Kita sambung baca dengan doa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana doa dia? Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca doa tu. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ma qaddamna, dosa kami yang terdahulu ya Allah. Wa ma akharna, dosa kami yang terkemudian ya Allah. Wa ma asrarna, dosa kami yang tersembunyi ya Allah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, dosa kami yang terang-terang ya Allah. Wa ma asrafna, dosa kami yang berlebih-lebihan ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minna, dosa yang kami tidak tahu ya Allah. Ia adalah dosa ya Allah. Kita minta Allah ampun dosa kita, dosa yang terdahulu, yang terkemudian, dosa yang nak mai lagi ni.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni banyak buat dosa. Nah, kita orang perempuan, kalau orang perempuan ni dosa yang terang-terang kita buat, aurat kita tak jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa yang kita tahu berdosa kita buat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa yang berlebih-lebihan. Dah tahu benda tu berdosa, buat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita baca doa ni ketika kita berada di dalam raudhah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hebat. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita langkah kaki kiri keluar daripada raudhah seperti kain putih bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jadi kita orang kata apa, biarlah kita nak jumpa Rasulullah, kita nak masuk ke dalam raudhah, kita nak dapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak Allah gugurkan, Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Bila kita keluar saja pada raudhah, dosa kita Allah hilangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu hadis Nabi, dia kata bila kita mengerjakan umrah, di antara satu umrah dengan umrah yang lain, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Selepas kita buat umrah, buat haji, kalau Allah nak ambil umur pun tak apa dah. Alhamdulillah, dosa kita dah clear, dah habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sebut bab sana, ya Allah, nak teringat kepada Rasulullah SAW. Bacalah doa Allahumma arini. Ini doa Allah yarham Datuk Harundin. Doa amalan Allah yarham Datuk Harundin Al-Hafiz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amalkanlah. Allahumma arini wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku ya Allah akan wajah Nabi engkau ya Allah, Rasul engkau ya Allah, kekasih engkau ya Allah, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kami ya Allah. Amin. Amalkanlah insya-Allah. Amalkanlah insya-Allah. Allah akan pertemukan kita. Kalau kita tak dapat jumpa Rasulullah di dunia ni, tapi Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan satu lagi Ustaz nak bang, di antara kelebihan amalan selawat Al-Qadri. Ya, InsyaAllah siapa yang rajin beramal dengan selawat Al-Alil Qadri, InsyaAllah sebelum Allah ambil ruh kita, sebelum malaikat Azrail ambil ruh kita, ambil ruh kita, kita hampir kematian, wabak sakaratil maut, mabuk mati. Allahumma salli alaihi wasallam. Ketika itu baginda Rasulullah SAW akan datang ziarah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena amal lah, kena amal, minta ke Allah, ya Allah, sebelum aku mati ya Allah, kau pertemukanlah aku ya Allah. Kau perlihatkanlah aku dengan baginda Rasulullah SAW. Hadirkan dalam hati kita. Setiap kali kita selawat, hadirkan dalam hati kita. Minta sebelum kita mati Rasulullah datang ziarah kita. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kita akan masuk ke syurga Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah terutama selawat Nabi. Jangan tinggal setiap hari, paling kurang 100 kali. Jangan tinggal. InsyaAllah hidup kita sentiasa mendapat syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah Ustazah nak buat ni, kuliah ni pendek saja. Tapi bila sebut sebab Rasulullah, banyak benda yang Ustazah nak cerita. Kalau cerita bab umrah, subhanallah, Ustazah akan buat channel haji dan umrah insyaAllah. InsyaAllah doakan Ustazah, insyaAllah 25 dan 26 bulan 9 ni Ustazah ada kursus terakhir dengan pembimbing, dengan Pekta, dengan tabuh haji, sebagai pembimbing tabuh haji. InsyaAllah doakan Ustazah. Dan insyaAllah Ustazah akan buat live, Ustazah akan buat rakaman channel haji dan umrah. Jangan lupalah follow Ustazah lah, insyaAllah. Ustazah akan share insyaAllah segala pengalaman Ustazah waktu Ustazah mengerjakan umrah, waktu Ustazah mengerjakan haji, macam mana kita nak kita ni menjadi jemputan Allah dengan lebih cepat, lebih mudah insyaAllah. Apapun dengan doa, dengan doa. Innamal a'malu binniyat. Kita mula dengan niat dalam hati kita, kemudian kita panjatkan doa. Doa ummul ibadah. Doa itu ibu kepada segala ibadah kita.
yakin dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan makbul hajat kita. Nah, insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ustazah berhenti dulu sampai dekat mana tadi? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 8. Nah, insya-Allah kita akan sambung lagi, insya-Allah. Ustazah akan buat lagi rakaman untuk sama-sama share dengan para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Follow lah Ustazah, like and share rakaman Ustazah, subscribe, insya-Allah. Akan boleh tengok lagi rakaman Ustazah seterusnya, insya-Allah. Kita akan share tentang sirah Rasulullah, kita share dengan bacaan ayat suci Al-Quran, kita akan share juga tentang pekerjaan ibadah haji dan umrah. Bagi tetamu-tetamu Allah yang nak mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah, insya-Allah follow Ustazah. Ustazah akan bagi amalan, doa, dan kita akan sama-sama belajar memahami apa dia ibadah haji dan umrah yang perlu kita tahu, perlu kita belajar sebelum kita bergerak, kita nak pergi mengerjakan haji dan umrah, insya-Allah. Doakan Ustazah agar Allah bagi kekuatan kepada Ustazah, bagi kesihatan kepada Ustazah. Di samping Ustazah sedang membimbing anak-anak tahfiz, Ustazah buka mahat tahfiz perempuan, Ustazah membimbing anak-anak tahfiz. Di waktu yang sama juga Ustazah akan kongsi ilmu, share ilmu dengan para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita tutuplah kuliah kita pada hari ini dengan doa, insya-Allah. Kita selalulah doa agar Allah jemput kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Allahumma razuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa like, share, subscribe.